Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung bab 7. Kita masih lagi dalam topik subtopik 7.1 pembentukan imej oleh Kantor. Tetapi kali ini kita nak tengok cara-cara melukis gambar raja sinar. Gambar raja sinar ni penting kerana ia akan menentukan ciri-ciri imej pada kantor tersebut, sama ada kantor cekung atau kantor cembung. Jika gambar raja sinar yang dilukis dengan betul, maka imej yang diperolehi itu tepat dan kita boleh tafsirkan ciri-ciri imej itu dengan betul. Okey, kita akan tengok cara-cara nak melukis gambar raja sinar. Kita mulakan dengan kantor cembung. Okey, ingat balik macam mana pembentukan cahaya selepas melalui kantor cembung. Ini kita recall balik saya tunjukkan. Cahaya tuju, kemudian cahaya itu akan fokus pada satu titik. Okey, sekarang kita akan lukis gambar raja sinar bagi kantor cembung. Ingat, cahaya itu mesti fokus pada satu titik, iaitu pada titik F. Okey. Mula-mula bermula di objek, kemudian buat garisan selari ke paksi kantor. Cuba tengok garisan ini. Okey, seterusnya sambung garisan ke titik fokus F. Okey, garisan cahaya melalui titik fokus F. Kemudian buat satu lagi garisan dari objek terus ke pusat optik O di sini. Okey, seterusnya garisan mesti bersilang dengan garisan yang kedua yang berwarna kuning. Lukis imej dan tentukan ciri-cirinya. Okey, di sinilah imej yang terbentuk. Saya akan tunjukkan ciri-ciri imej di paparan yang seterusnya. Untuk paparan ini, saya cuma tunjukkan cara melukis dan menentukan kedudukan imej. Okey, saya akan tunjukkan kesimpulan gambar raja sinar bagi kantor cembung. Okey, garisan yang pertama, garisan yang kedua melalui titik fokus F dan garisan yang ketiga bermula di objek melalui pusat optik O. Okey, di tempat persilangan inilah kedudukan imej. Ingat ada 3 garisan penting untuk kita dapatkan imej bagi kantor cembung. Sekarang kita tengok bagaimana kita nak melukis gambar raja sinar bagi kantor cekung. Tapi sebelum tu, kita ingat balik apa yang berlaku pada cahaya apabila melalui kantor cekung. Okey, didapati cahaya akan mencapah. Tidak ada titik fokus. Untuk kita dapatkan satu titik fokus bagi kantor cekung, kita perlu lukiskan satu garis ekstrapolasi dengan iaitu garis putus-putus ke arah belakang kantor. Okey, jadi kita dapat titik fokus di sini. Okey, di tempat yang bersilang. Okey, sekarang kita tengok cara-cara nak melukis gambar raja sinar bagi kantor cekung. Okey, langkah yang pertama bermula di objek, buat garisan selari ke paksi kantor. Okey, langkah seterusnya sambung garisan bermula di titik fokus. Okey, tengok putus-putus. Okey, dan straight. Garisan lurus ini menunjukkan cahaya yang sebenar. Garisan putus-putus ini adalah hanya sambungan atau ekstrapolasi. Okey, seterusnya buat satu garisan dari objek terus ke pusat optik. Okey, garisan mesti bersilang dengan garisan yang kedua. Jadi di sini bersilang. Seterusnya lukis imej dan tentukan ciri-cirinya. Okey, imej yang dihasilkan adalah lebih kecil. Okey, kita akan tengok kesimpulan garisan-garisan dalam gambar raja sinar. Garisan sinar cahaya Okey, garisan pertama, garisan sinar cahaya yang kedua,
dan garisan sinar cahaya yang ketiga. Seterusnya ini adalah imej, iaitu di tempat persilangan. Okey, ciri-ciri imej. Ada 3 kemungkinan ciri-ciri imej. Yang pertama, imej itu mungkin songsang atau tegak. Yang kedua, imej mungkin dibesarkan, dikecilkan atau imej itu sama saiz. Yang ketiga, imej itu nyata atau imej itu maya. Saya nak fokus kepada yang ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan imej nyata dan juga imej maya? Okey, imej nyata ialah imej yang kita dapat lihat pada skrin. Dalam gambar rajah sinar, imej nyata berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Kalau tengok rajah ni, objek berada di kiri dan imej berada di kanan kanta. Okey, jadi ini adalah imej nyata. Okey, seterusnya kita tengok imej maya. Untuk imej maya, imej ini sebenarnya tidak terbentuk pada skrin. Dan kalau kita tengok gambar rajah sinar, objek berada di kiri, imej juga berada di kiri. Jadi objek dan imej berada pada sisi yang sama. Imej ini kita panggil imej maya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan 5 gambar rajah sinar mengikut kedudukan objek. Setiap imej akan berubah cirinya disebabkan oleh kedudukan objek. Kalau kita tengok dalam rajah ini, objek berada jauh dari 2F. Ini 2F dan objek berada jauh dari 2F. Kita tengok apakah ciri imej yang terbentuk. Okey, tengok sama-sama. Okey, gambar rajah sinar. Okey, di sini adalah titik persilangan dan imej terbentuk di sini. Okey, jadi kita tengok apakah ciri-ciri imej yang terbentuk. Okey, kita ada pilihan. Adakah imej ini songsang atau tegak? Jadi kita tengok imej ini adalah songsang. Okey, yang kedua, adakah imej ini dibesarkan, dikecilkan atau sama saiz? Kalau kita tengok, imej ini dikecilkan. Dan kita tengok imej ini nyata atau maya. Objek di kiri, imej di kanan. Jadi imej ini adalah nyata. Okey, sekarang saya nak ubah kedudukan objek. Okey, kita tengok objek sekarang berada di 2F. Okey, apa jadi pada imej? Kita tengok. Okey. Di sini adalah titik persilangan. Jadi imej terbentuk di sini. Okey, kalau kita tengok apakah ciri-ciri imej yang terbentuk. Yang pertama, imej masih lagi songsang. Yang kedua, imej sama saiz. Okey. Yang ketiga, imej masih nyata. Satu di kiri, satu di kanan. Objek di kiri, imej di kanan. Okey, sekarang saya ubah pula kedudukan objek. Objek saya letak di antara F dan 2F. Kita tengok macam mana ciri imej yang terbentuk. Okey, kita dapat ini adalah titik persilangan. Okey, jadi imej terbentuk di sini. Kita tengok apakah ciri imej yang terbentuk. Yang pertama, songsang. Yang kedua, dibesarkan. Dan yang ketiga, nyata. Okey, sekarang saya ubah kedudukan objek di F pula. Kita tengok gambar rajah sinar yang dapat dilukis. Okey. Didapati tidak ada tanda-tanda cahaya akan bersilang. Okey. Jadi, kita perlu lukis garisan ekstrapolasi. Okey, saya lukis garis ekstrapolasi. Masih tidak ada persilangan antara garisan. Okey, jadi ternyata imej terbentuk di infinity. Okey. Jadi apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Okey. Imej terbentuk di infinity. Imej ini adalah tegak kerana imej berada di bahagian atas. Okey.
atas paksi utama, jadi imej adalah tegak. Yang kedua, imej dibesarkan. Yang ketiga, imej adalah maya kerana imej dan objek berada di sebelah kiri kanta atau di sisi yang sama dengan imej berada di sisi yang sama dengan objek. Okey, seterusnya kita beralih. Saya pindahkan objek ke antara F dan O. Kita tengok imej yang terhasil. Okey, tidak ada persilangan di sini. Jadi, saya lukis garis ekstrapolasi. Okey. Okey, didapati ada persilangan. Jadi, inilah bentuk imej yang terhasil. Inilah imej yang terhasil. Kita tengok ciri-ciri imej yang terhasil. Okey, yang pertama, imej adalah tegak. Yang kedua, imej dibesarkan. Dan yang ketiga, imej adalah maya kerana terbentuk di sisi yang sama dengan objek. Okey, itu adalah ciri-ciri imej mengikut kedudukan bagi kanta cembung. Okey, sekarang kita tengok gambar raja sinar mengikut kedudukan objek bagi kanta cekung. Objek saya letakkan jauh daripada 2F. Di sini objek. Okey, kita tengok. Ini sinar tuju yang pertama. Okey, kemudian sinar dicapah. Kita lukis garis ekstrapolasi. Okey, ini garisan ketiga. Kita tengok, kita dapat satu titik persilangan. Di sinilah imej bagi objek. Okey, kita tengok ciri-ciri imej yang terbentuk. Yang pertama, imej tegak. Okey, yang kedua, imej dikecilkan. Dan yang ketiga, imej adalah maya kerana berada di sebelah sisi yang sama dengan objek. Okey, seterusnya saya letakkan kedudukan objek itu di F. Okey, kita tengok gambar raja sinar. Okey, inilah titik persilangan dan di sinilah imej yang terbentuk. Okey, kita tengok ciri-ciri imej yang terbentuk. Yang pertama tegak, yang kedua dikecilkan dan yang ketiga maya. Okey, itu adalah dua contoh yang saya tunjuk. Kenapa saya tak tunjuk contoh-contoh lain, kedudukan-kedudukan objek yang lain? Ini kerana bagi kanta cekung, semua imej yang dihasilkan adalah sama, iaitu tegak, lebih kecil daripada objek dan juga maya. Tidak kiralah di mana pun kedudukan objek tersebut. Okey, itu saja untuk 7.1. Sekian, terima kasih.